So ini adalah Toyota Vios second generation NCP93 atau lebih dikenali sebagai Vios Dugong. So dalam video ni saya akan ceritakan every single thing tentang kereta ni, daripada segi dia punya design, daripada segi dia punya performance, practicality, dalaman, dan yang paling penting daripada segi dia punya fuel consumption. Dan saya akan nyatakan juga dua perkara yang saya tak suka tentang kereta ni dan dua perkara yang saya suka tentang kereta ni. So kalau korang tengah korang tengah stok kereta ni untuk korang beli sebagai pilihan kereta second yang berbaloi yang murah, ataupun korang tengah survey kereta-kereta lain dalam jangka harga 50-40 ribu ke bawah, apa kata korang smash button subscribe dekat bawah ni. So, jom. Strategi. I said right now! Fight. Conquer. So, Toyota Vios generasi kedua. Ini adalah Toyota Vios second generation yang mula-mula diperkenalkan pada tahun 2007 dulu dekat Malaysia. Model ni sangat-sangat popular dekat Malaysia pada era tahun 2000 lebih macam tu. Dan ini adalah salah satu di antara dua model segmen B sedan yang paling popular dekat Malaysia, iaitu Toyota Vios dan Honda City. Dua-dua model ni saling bersaing sejak tahun 2003 dulu. Kalau Honda City dikeluarkan model baru, Toyota Vios pun akan keluarkan model yang terbaru juga. Tapi pada era tahun 2000 macam tu, Toyota Vios ni seems to be more popular, lebih mendapat sambutan yang lebih hangat lagi daripada Honda City. Walaupun Toyota Vios ni sebenarnya design dia very simple, Toyota always play safe in term of dia punya design. Tak macam Honda lebih geometrical, Honda lebih outstanding dengan dia punya design dia. Tapi kenapa rakyat Malaysia lebih memilih pada era tersebut Toyota Vios berbanding dengan model-model lain, termasuklah Proton Persona segmen B juga. Okey, ini adalah Toyota Vios generasi kedua, second generation, yang mula-mula dilancarkan, diperkenalkan dekat Malaysia pada tahun 2007 dulu. Codename dia adalah NCP93 atau lebih dikenali sebagai Vios Dugong. Kenapa orang panggil dia Vios Dugong Cuba tengok sikit. Mungkin disebabkan dia punya muka depan ni memang bulat habis, ada mirip-mirip sikit dengan wajah dugong. So itu adalah nama gelaran yang orang gelar dia. Actually generasi kedua ni adalah pengganti kepada generasi pertama yang popular gila dulu, yang dilancarkan lebih kurang pada tahun 2003 tak silap saya. Generasi pertama tu, yang itu saya belum review dan saya akan review juga yang itu. Untuk unit yang ini adalah tahun 2013 Maksudnya ini yang merupakan salah satu unit terakhir sebelum dia digantikan dengan Vios third generation. Yang third generation tu dilancarkan pada tahun 2013 juga. Dan harga kereta ni adalah sekitar, untuk 2013 ni sekitar 30 lebih ke 40k macam tu. So kalau korang keluarkan down payment 10%, loan 7 tahun, bulanan lebih kurang dalam 500 lebih macam tu, 500 lebih. So kalau kita tengok daripada depan dia, lampu depan dia memang agak pelik sikit, bulat, lepas tu ada terkeluar sikit, dan dia tak betul-betul kat bumper, dia termasuk sikit kat dalam. Tapi inilah kegemaran rakyat Malaysia. Waktu ni Vios adalah antara model yang popular dekat Malaysia, sebab sebelum tu generasi pertama memang ramai gila orang guna Vios. Antara segmen B paling popular dekat Malaysia ni iaitu Toyota Vios, dan rival terdekat dia adalah Honda City, segmen B sedan paling popular. Zaman tu belum lagi ada Almera, belum ada lagi kereta-kereta lain Untuk spek yang ini adalah J-spec J-spec adalah spek paling rendah sekali. Kalau korang tengok daripada belakang dia, waktu dulu korang akan nampak J-spec ni dia punya exhaust dia macam dipotong saja. Dia terjutai ke bawah situ macam besi potong tak siap. Tapi yang ini owner lama dia dah tukarkan kepada muffler yang barulah. Design daripada belakang dia pun sangat sederhana saja, dengan lampu dia yang berbentuk tiga segi tu. Tak ada apa-apa yang specialnya. Tapi kelebihan utama Toyota Vios ni yang membuatkan rakyat Malaysia suka gila dengan kereta ni bukanlah daripada segi dia punya design. No. Tapi kelebihan dia nanti saya akan ceritakan waktu saya test drive. Apa kelebihan kereta ni sebenarnya yang membuatkan korang semua tergila-gilakan Toyota Vios ni pada waktu ketika dulu. So kita nak tengok dia punya ruang boot dia. Tidaklah begitu besar sangat, saya anggarkan dalam 300 ke 400 liter saja macam tu. Tapi ini dia datangkan dengan luggage tray, dan bahagian bawah tak ada apa-apa, just tool set. Untuk spek J ni dia tak boleh turunkan seat dekat bahagian belakang ni. So tanpa membuang masa, jom kita nak tengok daripada segi dia punya bahagian dalaman dia pula.
Ini adalah dia punya ruang dalaman dia, dashboard dia. Surprisingly, memang tak ada apa-apa kat dalam ni yang korang boleh nampak sebagai special, kecuali satu benda kat tengah ni, iaitu dia punya meter cluster. Itu saja yang uniknya tentang Toyota Vios second generation ni. Dia punya meter cluster dia dekat tengah, bukan dekat driver side. Benda ni sama juga macam Toyota Vios first generation dulu, meter dia dekat tengah-tengah. Dan ada juga model lain yang meter dekat tengah-tengah ni, contohnya macam Pro 2 Alza. Bahagian tengah ni dia punya infotainment dia memang tak ada apa-apa. In fact, ini adalah J-spec. Kalau korang beli kereta ni, korang tukarlah dia punya head unit system ni, letaklah touchscreen Android yang ada reverse camera dan sebagainya. Simple saja. Macam ni tombol dia macam ala-ala Myvi first second generation macam tu. Dan untuk J-spec ni dia tak ada finishing apa-apa kat sini. Biasanya dia ada color gloss black, hitam ataupun warna silver kan. Untuk yang ni memang tak ada. So boleh dikatakan bahagian dalam ni memang sangat-sangat membosankan. Toyota tak fokus kepada dia punya apa-apa design, tapi yang memeranjatkan, apa yang Toyota fokus kat sini adalah dia punya cup holder. Wow. Sebelah sini pun ada. Dekat dashboard tu dia punya cup holder. Dan agak memeranjatkan sebenarnya bila benda lain yang lebih penting agak biasa saja dibuat, tapi cup holder tu nampak macam sedikit over engineered. Dan ini adalah dia punya ruang belakang dia. Kalau korang tengok bahagian lantai sini betul-betul rata. Betul-betul rata, tak ada apa-apa bonggol. Dan ini membuatkan kereta ni boleh duduk dekat bahagian belakang ni 3 orang dewasa dengan selesa. Dan ini adalah sitting position saya. Kalau saya duduk kat belakang ni lebih kurang lebih satu jengkal daripada seat bahagian depan ni. So kereta ni boleh katakan agak luas, sebab bahagian seat depan ni saya adjust mengikut saya punya sitting position. Dan kalau kita duduk kat tengah-tengah sini, okey, selesa. Center console tengah ni agak sedikit ke belakang tapi masih lagi okey. Kalau nak dibandingkan dengan Toyota Vios generasi keempat yang latest tu tahun 2019, dia lagi ke bahagian curi bahagian sini dan dia berbentuk tajam. Kalau korang pernah tengok saya punya review tentang Vios 2019 tu, korang tahulah. Dia punya bahagian headroom pun okey, tak ada masalah. So boleh dikatakan Toyota Vios ni agak sesuai lah kalau korang nak jadikan sebagai kereta family sedan segmen B. So, apakah dua perkara yang saya tak suka dan saya suka tentang kereta ni? Perkara yang paling saya tak suka sekali tentang kereta ni adalah daripada segi dia punya design dalaman dia. Berada dalam Toyota Vios second generation ni seems so boring, membosankan. Tak ada apa-apa benda yang menarik dalam ni dan tak ada apa-apa pemandangan yang menarik kalau korang bawa girlfriend korang ke, korang nak show off kepada bakal mak mentua korang ke. Nothing. Pada owner Toyota Vios second generation ni, jangan kecil hati saya belum habis cakap lagi. Dan perkara yang kedua yang saya tak minat tentang kereta ni adalah, of course, daripada segi dia punya design luaran dia. From the first day kereta ni launch pada tahun 2007-2008 dulu, saya tak pernah rasa tertarik sikit pun tentang kereta ni, melainkan dia punya nama dia, Vios Toyota. Pada waktu tersebut memang popular lah. Waktu tu pilihan kereta tempatan memang tak ada apa pun, yang ada Gentoo, Wajah. So design luaran dia bagi saya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat kurang menarik. Especially saya tak minat daripada segi looks belakang dia. Bagi saya sangat-sangat sederhana. Tapi jangan kecil hati dulu, sebab apa yang saya sukakan tentang kereta ni adalah sejak saya pandu daripada awal tadi, saya tak dengar sikit pun bunyi rattling kat dashboard ni. Tak ada. Walaupun kereta ni dah berusia hampir 10 tahun tapi saya tak dengar sikit pun bunyi rattling, walaupun dia menggunakan banyak hard plastik dekat sini. So ini adalah satu kelebihan Toyota. Walaupun package yang dia bagi tu kadang-kadang menyakitkan hati, macam lokek, tapi apa yang dia bagi tu adalah ikhlas. Itu adalah kelebihan Toyota. Dia bagi betul-betul berkualiti, walaupun nampak macam tak berkualiti, tapi apa yang kita dapat tu memang itulah sepatutnya. Saya tak pasti pada owner lain Vios second generation ni adakah korang menghadapi masalah bunyi dashboard ke. Nyatakan komen korang dekat bawah ni. Ini adalah sesuatu perkara yang bagi saya amaze untuk sebuah kereta segmen B pada era tersebut. Sampailah hari ni, lebih kurang hampir 10 tahun, tak ada bunyi rattling apa pun. Dan saya lalu jalan yang agak tak rata tadi, bergegar-gegar, saya tak dengar bunyi apa. Cuma dia punya soundproof dia agak bising sikit lah Dia punya soundproof dia tidak begitu baik. Kita boleh dengar bunyi bising daripada luar, tapi daripada bahagian dalam ni, honestly, memang korang tak ada dengar bunyi-bunyi yang menyakitkan hati. Kadang-kadang kita beli kereta baru lagi, dah bunyi tret situ, tret sini, dah korang nak tekan sana, tekan sini bagi dia ketat kan. Tak ada.
Dan perkara yang kedua yang saya sukakan tentang Toyota Vios ni adalah daripada segi dia punya reliability. Dan dia punya spare part dia murah, senang nak dapat, minyak pun jimat, reliable. Enjin pun surprisingly saya langsung tak rasa macam bawa kereta yang dah hampir 10 tahun. 2013 sekarang dah 2021, lebih kurang 8-9 tahun. Tak ada bunyi-bunyi pelik yang datang daripada enjin. Bila korang tekan minyak ni pun rasa smooth. Memang smooth. Agak terkejut untuk sebuah kereta yang lama macam gini. Again, saya tak pasti adakah kereta ni saja ataupun semua kereta Vios yang korang jaga dengan baik memang feel dia macam ni. Pada owner Toyota Vios 2013 dan ke bawah, lagi lama lagi baik, please nyatakan pengalaman korang dekat ruangan komen kat bawah ni untuk korang sharekan kepada seluruh rakyat Malaysia yang tengah considerkan Toyota Vios ni. So daripada segi dia punya servis, saya jangkakan yalah normal servis mungkin boleh dapat dalam 2 ke 300. Harga minyak pun sekarang dah 100 lebih kan kalau yang baik fully synthetic. Kalau major servis memanglah tak lari daripada 5-600 tu biasalah. Lagi-lagi lah kereta lama, benda yang dah sepatutnya tukar kita kena tukar. Even kereta baru pun macam tu, dah sampai masa ada parts yang memang dah kena tukar. Tak semua parts yang bertahan sepanjang hayat kereta ni Banyak sebenarnya parts-parts yang kena tukar dah sampai waktu mileage tertentu. Macam mileage kereta ni 174,000. Kalau ikutkan dengan usia tahun dia memang agak logik lah. Tapi dia punya condition dia sangat-sangat memuaskan hati saya. Daripada segi fuel consumption dia saya anggarkan lebih kurang, tak kurang daripada 15 km per liter Agak jimat juga pada waktu era tahun 2000 tersebut, yang mana waktu tu tak banyak kereta yang boleh achieve minyak sejimat ni dengan teknologi yang pada waktu tu. So kalau saya jadi korang yang tengah considerkan Toyota Vios ni, tak kisah pasal interior dalaman, tak kisah pasal design luaran dia, yang penting saya nak sebuah kereta yang isi minyak, jalan sampai masa servis tak ada rosak, confirm saya akan beli kereta ni. At the end of the day, memiliki sesebuah kereta ni sebenarnya hanyalah untuk daripada point A ke point B. Who care? Orang kutuk kereta kau macam dugong lah, pakai Vios dugong lah, mak mertua kau tak impress lah, awet kau pilih boyfriend yang pakai Honda Civic lah. Who care? Biarkan dia pilih jejaka idaman dia, sementara kita pilih jejaka dugong kita. Tapi hakikatnya betul, Toyota Vios ni adalah salah satu kereta yang paling reliable, paling simple, dan mungkin inilah satu faktor yang menjadikan kereta ni menjadi idaman rakyat Malaysia pada suatu ketika dahulu. So terima kasih kepada member saya Wong Jiatai daripada Hong Li Auto sebab benarkan saya pakai kereta ni. Dan kalau korang teringin nak miliki Toyota Vios ni, korang boleh contact Wong Jiatai, nombor dia ada dekat bawah ni. Dekat kedai dia ada banyak macam-macam jenis Toyota Vios, daripada first generation, second generation, yang ni third generation, dan banyak lagi sebenarnya model-model kereta lain yang ada dekat kedai dia. So sekiranya info yang saya bagi pada korang ni bermanfaat dan korang boleh guna pakai informasi dalam video ni, please considerkan untuk subscribe channel ni. Dan pada korang yang dah subscribe channel ni, biarkan saja button grey dekat bawah tu, jangan usik-usik lagi. Dan pada korang yang masih merah lagi button subscribe tu, please smash button subscribe kat bawah ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah dan Vios Dugong. Salam strategi, fight, conquer.